So saya dengan Matron akan bincang secara general lah macam mana nak buat notifikasi dan juga apakah jenis-jenis penyakit berjangkit yang kita kena buat notifikasi ya. So saya teruskan lah ya. So objektif kelas kita hari ini adalah untuk mengetahui apakah jenis penyakit-penyakit berjangkit yang wajib dilaporkan. Dan juga bagaimanakah cara kita nak buat laporan atau notifikasi mengenai penyakit-penyakit berjangkit tersebut. Okey, so ini adalah akta ya. Ini dalam akta pelaporan penyakit-penyakit berjangkit ya. So ini adalah tanggungjawab tanggungjawab doktor ya sebenarnya, semua pengamal perubatan iaitu semua doktor yang terdiri ya daripada pegawai perubatan di klinik ya. Tak kira lah klinik kerajaan ataupun klinik swasta ataupun ada di hospital, wajib melaporkan jika berlaku kejadian penyakit berjangkit ya. So dalam akta ini di bawah seksyen 10/2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 menyatakan bahawa tiap-tiap pengawal perubatan yang merawat atau mendapat tahu tentang wujudnya apa-apa penyakit berjangkit di mana-mana premis hendaklah memberi notis tentang wujudnya penyakit berjangkit itu kepada pegawai kesihatan yang paling hampir. Seboleh-bolehnya tanpa lengah kena tulis dalam borang yang ditetapkan ataupun kalau sekarang kita guna e-notifikasi, kena ikut peraturan-peraturan yang dalam akta inilah. Itu yang ni boring sikit pasal akta. So kena tahu semua bahawa wajib kita melaporkan kalau kita tahu ada penyakit berjangkit yang kita dah diagnose oleh doktor ya di klinik kita lah ya. Okey. Apakah jenis-jenis penyakit berjangkit yang wajib dilaporkan ya? So you all boleh nampak gambar rajah ni. Ini saya buat gambar rajah ni untuk senang kita ingat lah ya. Ni jenis-jenis penyakit berjangkit yang wajib dilaporkan, yang kena dilaporkan dalam masa 24 jam ya. Kalau doktor dah buat diagnosis dan tentang penyakit ni, dah confirm lah kata pesakit ni ada penyakit ni, so kita kena buat laporan ya. Patutnya doktor kena laporkan lah dalam masa 24 jam. So kena ingatlah semua jenis 9 jenis penyakit ni. Tapi yang penting kita boleh tahulah yang mana yang kita tahu mesti wajib kena laporkan. So you all tengok gambar ni pun you all boleh tahu ya. Kalau yang pertama ya demam denggi ataupun dengue fever, batuk kokol ataupun pertasis dalam bahasa Inggerisnya ataupun whooping cough, polio ya, acute poliomyelitis ataupun polio, keracunan makanan, food poisoning lah, apa jenis keracunan makanan pun yang telah dikonfirmkan oleh doktor, penyakit taun ataupun kolera, penyakit anjing gila ataupun rabies, penyakit demam kuning ataupun yellow fever, ebola ataupun ataupun plague. Okey. So yang kalau tengok kat sini yang common lah, yang biasa kita tengok dekat klinik adalah dengue kan ya. Demam dengue ni biasa doktor diagnose dekat lalunya kita buat test sama ada di klinik, rapid test ataupun kita hantar ke lab dan result come back yang dia memang positif demam dengue dia. So wajib kena laporkan lah dalam masa 24 jam bila dah sah test tu ya. Doktor pun tulis diagnosis dalam CISIS kata dengue fever. So kena buat diagnosis ya, kena diagnosis dah dibuat dan kena laporkan, kena buat notifikasi ya untuk penyakit-penyakit ni. Itu penyakit yang common dengue fever lah. Tapi kena ingat jugalah penyakit yang lain yang selain daripada dengue fever yang saya sebutkan tadi ya. Ada 9 semuanya yang wajib ya dalam masa 24 jam. Okey, tapi sekarang ni kalau ni pandemik COVID-19 memang automatik lah ya, memang dah kena notify ya secara automatik. Tapi mesti kena ingat bukan COVID saja, dengue pun ada tiap-tiap hari pun selalu juga kita jumpa ya, doktor diagnose demam dengue, memang kena diagnose ya, kena diagnose and then kena notify. Okey, so yang lain pun
memang kata rare, jarang, memang tak pernah pun berlaku. Ebola memang tak pernah ada kat sini. Black Death ni memang tak pernah berlaku kat Malaysia. So ingat sajalah, tapi tak perlu kata risaulah tentang penyakit yang lain tu sebab jarang ya, jarang. Yang common yang saya boleh ingat kat sini yang demam denggi, pertasis atau batuk pokol, polio, food poisoning pun common juga. Kolera ni jarang lah. Okay, so you all ingat daripada sini. Okay. Yang seterusnya kena buat notifikasi ya. Yang ni yang penyakit-penyakit yang lain, kalau doktor dah buat diagnosis, dah confirm diagnosis, kena notify, kena buat notifikasi. So ingat je lah ya. List nanti yang ni saya akan beri, nanti you all simpan kat klinik lah. Kalau tak pasti boleh rujuk ke semula lah. Tapi kena ingatlah jenis-jenis penyakit yang kena diagnose, yang memang kena diagnose, kemudian dah kena notify ya, kena laporkan. Yang penyakit lain saya sebutkan secara general lah. Contohnya measles, penyakit demam campak, jangkitan kelamin, cangkroid, difteria, dysentery, penyakit gonokokal ataupun jangkitan kelamin, leprosi ni jarang, tak pernah kot, kusta, demam malaria, yang ni pun agak jarang, demam berulang-ulang, relapsing fever yang disebabkan oleh kutu, hama, pijat ataupun kita panggil tick fever. Sifilis pun jarang tengok dah, penyakit jenis ni penyakit jangkitan kelamin. Tetanus, kancing gigi jarang, tak pernah dah kot yang ni ya. Ni penyakit-penyakit, tapi kalau dah didiagnose oleh doktor memang wajib kena notify, kena lapor, buat laporan. Okey. Seterusnya typhoid, demam kepialu, typhoid fever. Ya, ni ada juga kes-kes ya, demam kepialu. Selalunya mungkin jarang didiagnose di klinik ya, selalu di klinik kerajaan atau hospital lah didiagnose typhoid fever. TB, penyakit TB, viral encephalitis macam JE, macam hepatitis. Hepatitis ni penting juga ya. Viral hepatitis ni macam kalau ada sakit tu first time dia diagnose hepatitis A ataupun hepatitis B ataupun hepatitis C ya, oleh doktor dekat klinik kita, memang kena ingat, ingatkan doktor lah. Doktor kena buat laporan, notifikasi. Tapi selalu doktor busy kan, so kita kena tolong doktor untuk buat notifikasi. Nanti kita akan bincang cara-cara macam mana nak buat notifikasi. Okay. Alright, so seterusnya adalah penyakit hand, foot and mouth disease, HFMD, ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut. Ni selalu jugalah, selalunya budak-budak yang dekat taska yang ibu bapa bawa dia, again doktor nak diagnose HFMD ni atau penyakit tangan, kaki dan mulut ni memang kena notify. Okay, seterusnya lagi ada lagi lah yang kena kita kena notify, contohnya penyakit HIV AIDS, leptospirosis atau penyakit kencing tikus, ataupun sebarang penyakit mikrobial yang memudaratkan. Kalau doktor dah diagnose kata ini penyakit ni adalah dari jenis jangkitan berbahaya yang mudah berjangkit daripada kuman tak tahu benda, so yang ni memang remind doktor, ini kena notify tak? Kadang-kadang doktor busy, tak ingat ke apa, tolong peringatkan lah, tolong ingatkan doktor nak kena notify tak? Kalau notify, bagi borang dan doktor isi ke apa-apa, and then kita kena, ataupun kena notify online lah ya, kita ada website tu yang e-notifikasi tu, dan saya tunjuk ya. So ini ada jenis penyakit, selain dari 9 jenis penyakit yang penting tadi, yang lain pun yang saya sebutkan di atas tadi adalah yang kita kena ingat ya, kita kena notify, kita kena ingatkan doktor untuk melaporkan, buat laporan ya kepada KKM ataupun PKD. Okey. Mana dah? Oh, problem dengan saya punya ni lah. Kejap saya share again. Alright, boleh nampak tak? Boleh nampak You boleh nampak tak? Now I can see. Now I can see. Oh, just now cannot lah. Just now I cannot see it. Okay. Now can Can. Oh, okay. Alright. Okay. So just now ada penyakit-penyakit yang saya sebutkan kena notify.
So macam mana cara-cara membuat laporan ataupun notifikasi? So saya letakkan gambar rajah kat sini ada 3 cara. Yang pertama ni membuat phone call, membuat panggilan telefon terus ke PKD lah, iaitu bahagian kawalan penyakit berjangkit. Itu guna telefon lah, telefon terus ya. Yang kedua kita ada borang, kita isi borang, notifikasi dan fax terus ke PKD. Tapi cara yang paling popular lah sekarang ya, selalu kita buat kat sini, semua orang dah tahu lah, pandai buat ni, notifikasi secara online ataupun e-notifikasi. Saya harap semua klinik ya sudah register dengan e-notifikasi, tambahan lagi pula sama tiap hari ada kes COVID memang kena buat e-notifikasi ya. Ini yang senang lah nak buat, yang semua klinik kena register and semua staff kena tahu macam mana nak login, macam mana nak buat. Okay. Alright, so yang panggilan telefon terus ke PKD itu untuk notifikasi kena dapatkan nombor telefon pejabat kesihatan daerah lah, bahagian pejabat kawalan penyakit ataupun unit cawangan ya, penyakit berjangkit. Dapatkan nombor telefon kalau ikut daerah ya, kalau bahagian Gombak kena telefon PKD bahagian Gombak lah, and tanya nombor telefon pejabat kawalan penyakit, unit cawangan penyakit berjangkit, nombor berapa, and then simpan nombor telefon tu, tuliskan, and then pamerkan lah dekat kaunter kat klinik. Untuk apa-apa kita boleh terus telefon ya, untuk buat notifikasi, ataupun tak faham macam mana nak cara buat notifikasi, boleh telefon tanya mereka. Alright, ini adalah borang ya, borang notifikasi ni penting ya. Semua klinik kena ada simpan borang ni ya, borang yang you all boleh print. Saya dah masukkan borang dalam SOP, you all boleh print out lah, boleh download, kemudian print out, simpan banyak-banyak. Ada dalam bahasa Malaysia, BM pun ada, bahasa English pun ada. Dua bahasa ya, boleh simpan ya. Borang ni yang kalau doktor dah diagnose sama ada demam denggi ke, malaria ke, apa jenis penyakit berjangkit yang saya dah sebutkan tadi, ataupun kalau tak ingat ada ditulis ada 45 jenis penyakit kat sini dalam borang ni. Kalau ada di antara ni yang doktor dah buat notifikasi, kena keluarkan borang ni lah. Selalunya bahagian buh nama patient, IC semua kita isi kalau tolong doktor Yang tapi bahagian diagnosis tu tanya doktor yang mana nak tick ya. Alright, yang lain tu boleh tanya, kalau tak faham boleh tanya doktor lah. Yang pentingnya doktor kena sign ya. Ini tanggungjawab doktor ya, wajib ya. Sebab dalam akta penyakit berjangkit memang dah ada. Kalau doktor tak buat notifikasi, itulah satu kesalahan ya. So penting ya, kalau doktor yang ada dalam kelas hari ni, kalau boleh borang tu kita simpan depan meja kita lah. Kalau dah kita buat diagnosis, kita dah buat test dia positif, then terus keluarkan borang ni, serahkan pada staff untuk buat yang langkah seterusnya lah. Sama ada buat online notifikasi ataupun fax ataupun call PKD lah, bahagian kawalan penyakit berjangkit. Okay, borang ni penting ya. Please download lah. Tolong simpan borang ni banyak-banyak, letak kat meja doktor kalau boleh, letak dalam satu folder. Dan bila dah doktor sign tu jangan buang, letak dalam folder yang dah file penyakit berjangkit yang telah dibuat notifikasi, filenya asing. Tu borang ni jangan buang, penting. Simpan ya, kadang-kadang PKD akan turun, dia akan check file ni, file borang ataupun borang yang telah diisi, yang telah dimaklumkan pada PKD, mereka akan datang check ya. So walaupun dia telah dinotifikasi, borang tu notifikasi telah dibuat, tapi borang jangan dibuang, tersimpan ya, simpan dalam file yang asing, disimpan di dalam klinik lah. Okay. So laporan atas talian ataupun e-notifikasi, ni adalah satu website lah. KKM ni website, dia di bawah KKM CDCIS ataupun Center for Disease Control Information System dalam bahasa Inggeris, atau dalam bahasa Melayu je Sistem Maklumat Kawalan Penyakit Berjangkit. Okay, so yang ni semua klinik dah ada website ni ya, you all dah tahu ya, dah semua staff dah pandai ya macam mana nak login dan macam mana nak buat notifikasi. Okay, so contohnya kat sini dia punya website. Ini alamat dia punya website. Boleh klik kat sini, and then
untuk dapatkan kalau first time nak login memang kena contact ni lah PKD ya, bahagian kawalan penyakit berjangkit. Mereka akan bagi, kena register semualah, ada langkah-langkah tentu. Okay. So kalau kat sini kita kena masukkan klinik ID dan password semualah. So dekat sini mungkin saya tak tunjuk macam mana tunjuk sikit lah tentang website ni ya. Kejap ya. Saya nak share okay. Nanti saya share website ni. Mana ya? Kejap. Tak saya buka. So apa ni Matron, sementara saya nak buka website e-notifikasi ni, boleh ada nak tambah apa-apa tak? Okay. Bila you lihat borang tadi tu, borang yang untuk notifikasi penyakit, I think below the penyakit-penyakit yang perlu dinotifikasi tu, ada tulis di sana dalam masa 24 jam. Okey. Ada penyakit-penyakit yang perlu dinotifikasi dalam masa 24 jam. Okey. Seperti contoh kolera, kes COVID-19, okey, dengue fever, diphtheria, food poisoning, malaria, measles, okey, MERS-CoV, okey, mumps, plague, rabies, yellow fever. Okey, ini adalah contoh-contoh yang perlu dinotifikasi dalam masa 24 jam. Okey, ke pejabat kesihatan yang terdekat. Okay. Kalau saya rasa pejabat kesihatan yang terdekat dalam apa ni, kita punya area is PKD Gombak PKD Gombak, dia punya apa ni, telefon nombor. Boleh panggil terus ke apa ni, panggilan operator dia. Saya rasa mungkin doktor ada, tapi saya akan sebut di sini juga, 03 6092 7601, ataupun 6092 7607 pun boleh juga. Okey. Dan minta mereka hubungi unit kawalan penyakit berjangkit. Penting tu ayam Matron yang nombor telefon tadi. Kadang-kadang saya pun lupa, tak ingat. This one I cannot forget, Doctor. Yalah, Matron dari sana. Matron, itu untuk apa ni, Gombak punya area kan, tapi kalau yang bahagian Ceras. Ceras, that is under JKWP lah. Mereka kena carilah nombor telefon sana kan? Yes, correct. And then tu Bukit Sentosa, Rawang, Gombak lagi. Sentosa is under Kuala Selangor, Ulu Selangor, sorry. Okay, Matron, boleh nampak tak slide apa ni yang saya share ni? E-notifikasi. Yes, can. Okay. Sekarang ni semua orang boleh nampak ya. Yang ni adalah laman web yang saya share tadi, KKM-CDCIS ataupun e-notifikasi lah ya. Semua orang boleh boleh nampak, dan mungkin yang ni dah familiar semua orang ya. So kena masuk login dengan password. So sekarang saya nak jemputlah seorang staff kita daripada KSI, Emerald. Chicken online ke? Please unmute. Ya, saya. Okay, tolong doktor sikit. Okay. Okay, sekarang ni saya nak masuk. Boleh nampak tak? Boleh doktor. Okay, sekarang katakanlah ni staff Chicken kita daripada KSI Emerald. Dia nak tolong saya. Saya tak pernah buat benda ni. Notifikasi, tolong. Okay, saya tekan sistem masuk. Apa nak buat ni? Lepas dah kita login, dan kita masuk dekat pendaftaran. Pendaftaran kat sini ya. Okay. So masuk dekat carian. Okay. Dan key in kan nombor IC patient lah. Number IC. Contohlah, saya buat IC saya. Boleh.
Lepas tu, Sekejap doktor ya. nampak tak? Okey, Can cari see. record. Cari rekod. Okey, dekat situ dia ada tiada record kan? So kita kena Ah. masukkanlah input case baru. Input case baru. Ya betul. Ini doktor punya ni sakit apa ni? Okey ni contoh sajalah. Kalau kita tak hantar, so dia tak akan terhantarlah. Okey, So, saya pun nama saya isikan lah. nama. Nama. Okey, dekat bahagian yang merah-merah tu semua kena isikan. Okey, nama tu semua kena isikan. Okey. Mhm. Oh, yang tarikh lahir semua dah automatik. Dia akan auto keluar. Oh, okey. So, Lepas pergi ke maklumat kediaman. maklumat kediaman kat mana Dekat sebelah maklumat peribadi tu ada kolom untuk maklumat kediaman. Above, Sebelah doktor. doktor. Oh, ya. Okey. So klik dekat situ. So alamat semasa kejadian tu kena isilah alamat rumah pesakit lah. Okey. Postcode, nombor telefon dan negeri tu kena isi. Okey. Okey. So kita ke diagnosis penyakit lah. Dasar penyakit. So kena isi yang merah-merah tu lah yang dia Oh, diminta merah. tu kena isikan. Macam nak isi? Boleh klik kat sini? Okey. Oh. Boleh klik dekat situ. Dia akan keluarlah banyak-banyak penyakit kat situ. So pilihlah. Oh, okey. Oh, banyak lagi penyakit kat sini. Doktor semua boleh tengok kat sini. Lepas tu katakanlah letak kat sini apa benda. Contoh je lah Contoh. Contoh. Okey. Okey. Tarikh diagnosis. Tarikh diagnos tu hari ni lah. Boleh klik sajalah. Boleh klik saja. Okey. Lepas tu cara pengesanan kes tu kena masukkan jugalah saringan. Lepas tu boleh klik lah dekat saringan tu ada dia punya pilihan-pilihan dia lah. Aktif, pasif, saringan. Saringan lah. Ya, saringan. Boleh klik kat sini kalau saringan boleh lah klik. Ya, betul. Okey. Okey. Lepas tu ke ujian makmal pula. Ujian makmal, okey. So kalau ni adalah macam biasa kita buat tu ada ujian. Ada. Dia akan keluarlah ujian makmal 1. Okey. Dekat situ boleh klik lah. Ada apa-apa ujian ni macam kalau kita selalu buat yang COVID tu, so dia akan keluarlah kat situ PCR ke, RT-PCR antigen ke, dia akan keluar dekat situ lah. Tarikh sampel dia ambil pun kena isi. Okey. Result keputusan ujian tu positif lah. Tarikh makmal diterima kena isi juga, dan tarikh keputusan yang dikeluarkan tu hari ni. Okey. Kemudian kita ke maklumat pemberitahu lah. Nama doktor semua kena isi lah. Itu saja. Yang merah-merah ni penting kena isi. Yang merah-merah tu boleh klik lah isi. Isi nama doktor, tarikh nombor telefon, tarikh notifikasi, hari ni lah. Tempat rawatan tu kenalah. Boleh pilih dekat situ tempat rawatan. Okey. Thank you. Okey. Sebenarnya doktor tak pernah buat benda ni. Staff. Okey. Staff terror pada doktor. So yang ni penting kadang-kadang kadang-kadang saya nak beritahu kat sini, kadang-kadang tak semua doktor tahu pasal ini tentang setengah-setengah prosedur, setengah-setengah thing kita belajar antara satu lepas tu doktor kalau tu kena klik hantar doktor, kalau tak hantar tak hantar lah. Jangan lupa hantar, kena tak hantar. Penting tu. Okey. Thank you Ayah Syikit. Okey. So staff semua faham ya? Kalau tak faham nanti boleh kontak berulang tanya sikit. So yang ni senang je. Kau tengok kat sini banyak benda, bukan banyak benda pun yang tak payah isi semua, tapi yang merah-merah tu memang kena isi lah ya. So Matron ada nak tambah apa-apa tak? No, I just wanted to know if the click hantar there, it will automatically go to our CDC website. Then it will automatically, I think, inform the pejabat kesihatan, I think.
Yang ni memang KKM Yes. punya matron. Dia memang Yes. direct inform. Kalau dulu kita call lah, kita borang lah kan. Sekarang Yes, canggih. yes. Sekarang canggih matron. So this one will automatically go to the pejabat kesihatan yang terdekat lah. Ya. Yes. So maknanya tak payah isi borang lah kalau setengah klinik tak ada internet. Oh. Kalau tak ada internet, kalau tak ada online ni tak ada sistem ke apa So kan. that means then you have to call the kawalan penyakit-penyakit unit at the pejabat kesihatan yang berdekatan. And also I think they will ask you to fax the notifikasi borang. Ya betul. Yes. Yang borang extra borang tu pun kena ada matron. Yes. Ya. You have to keep a copy actually. So borang tu jangan buang lah kalau dah isi. Betul tak? Tapi kalau dah isi e-notifikasi ni tak payahlah isi borang tu, betul tak? No need. Kerja. Then it'll be in the system already. Then whenever they come, then you can just open and show to them actually. Yeah. Yes. So, okay. Alright. So, I think go back to our presentation. So ringkasan lah, summary. So, yang penting you all kena ingat, pastikan you all tahu yang 9 jenis penyakit berjangkit yang perlu dilaporkan dalam masa 24 jam yang macam matron cakap tadi. Yang kedua, pastikan anda tahu tentang penyakit-penyakit berjangkit yang lain yang mesti dilaporkan jika diagnosis sudah disahkan oleh doktor, yang penyakit lain yang saya sebutkan tadi. Dan pastikan anda tahu macam mana nak melaporkan atau buat notifikasi. Betul, contoh yang kita buat tadilah dengan sikit e-notifikasi. So jangan lupa hantar ya. Jadi tak hantar pula ya, kena klik hantar. Okey, bahagian soal jawab. Okey, ada tak sekarang ni kita bukalah ya, matron. Sesi soal jawab. Kalau yes, doktor. Tanya soalan pada saya ataupun matron. Matron, kita ada kes lah ya. Kita bincang-bincang lah kat sini, macam kita ada mungkin terlupa, terlepas pandang, lupa nak buat notifikasi. So macam mana nak kena ingatkan, macam nak ingat kena buat notifikasi ni, benda penting lah. Ada juga macam klinik-klinik kita yang PKD call ke, buat lawatan on the spot check sebab tak buat notifikasi. So macam mana tu matron? I think there should be a person in charge, in the clinic that is responsible to notify. I know maybe doctors are busy at the clinic, but I think each clinic should have at least 1 or 2 staff in charge dedicated to be responsible to notify these cases. Otherwise, we will keep on, skipping this matter, and then the pejabat kesihatan will come after us. That's why. You see? Yeah. That's why penting ya matron untuk kita buat notification kan? Yes, very very important. Very important, yeah. So you all ada siapa nak tanya tak tentang topik ni ataupun topik apa yang lain lah, apa-apa kemuskilan, apa-apa problem, apa-apa nak tanya saya ataupun matron sekarang. Ada tak soalan atau daripada staff ataupun doktor? Tak kisahlah, kita akan cuba jawab kalau setakat mana yang kita boleh jawab. Ada tak? Alright. So sementara menunggu soalan lagi, itulah walaupun hari ni memang topik e-notifikasi ni memang pendek je, tapi penting ya, matron? Yes, very very important. Very important, yes. Amat penting, ya. Sebab kalau awak tak beri notifikasi, ya, then investigation won't be carried out by the pejabat kesihatan yang terdekat, ya. Terutama sekali kes-kes macam dengue fever, cholera, okay. Yeah. Investigated by the unit inspector di pejabat kesihatan yang terdekat.
Ya, kalau kita tengok diagnosis kan yang tadi dalam web e-notifikasi tu, bila dia dapat diagnosis tu dia ada drop down tu kan, kita klik just select lah dia punya diagnosis tu, ada banyak lagi lah. Saya tengok tu ada macam influenza, kalau memang flu tu kena tu tambahan lah ya. Kalau dulu tak ada kan. So sekarang ni ada jenis-jenis penyakit yang lain yang kita kena wajib untuk dilaporkan ya. Contohnya yang terbaru adalah COVID lah kan, COVID-19. And then yang lain juga kalau ada doktor confirm diagnosis tu influenza. Influenza pun memang kena dilaporkan, kena notify. Okay. So I think kalau tak ada apa-apa lagi soalan, so jangan lupa ya Matron, kita pun ada quiz lepas ni. Quiz. Quiz senang je. Just click and then boleh join jawab soalan lah ya. Soalan semua ada 3 soalan saja yang senang-senang untuk kita uji minda kita tentang topik ni. So kalau tak ada apa-apa soalan lain, so sebelum kita bersurai ataupun tamatkan sesi kelas kita hari ni, ada apa-apa nak tambah apa-apa lain tak Matron? Mungkin Matron ada nasihat-nasihat yang lain kepada semua staff-staff, kepada semua doktor yang ada kat sini mengenai I think especially lawatan on the spot check baru-baru ni. So apa-apa nak tambah tak? Ada Matron ada buat spot check ya? Atas 2 klinik baru-baru ni, mungkin Matron, tapi tak payah sebut nama klinik lah. So nak share, kongsikan apa benda yang boleh kita perbaiki daripada lawatan tersebut. Boleh tak share Matron? Yes, sure, Dr. Yeah, okay, baru-baru ni Matron ada pergi ya, buat spot check lah ya di 2 buah klinik. Okay. Tetapi masih lagi ada ya yang klinik yang mungkin tak mengetahui ataupun cara-cara untuk memantau ataupun monitor. Okay. The first thing is your cold chain ya dekat klinik. Okay. Amat penting sebab awak menyimpan apa di dalam peti sejuk? Vaksin kan? Okay. So vaksin perlu dimonitor dengan very frequently. That means at least 2 times a day. Yeah, you kena monitor temperature of the cold chain in the fridge. Okay. Because vaccines are kept in the fridge. Okay. Every morning and also in the evening. You have to plot into, okay? Sebab it's a pity that is still happening, okay? In clinics, staff still are unaware how to plot the graph. I already shown. I think I and Dr. Azura already had the online class, okay? How to plot the graph, how to monitor, okay, your suhu semasa, suhu minimum dengan maksimum. Dan sepatutnya kita kena ada minimax thermometer ya untuk monitor our temperature. Okay? Di setiap klinik lah. Okay, kecuali kalau ada 2 fridge, then maybe the other fridge you can keep your gel, your creams, okay, whatever other solution. Itu tak perlu dimonitor. Okay, dengan minimax thermometer. Tetapi jika ada vaksin, you perlu monitor. Okay, this one I'm telling you all, I'm giving you all a warning, okay, because bukan saja Matron, yeah, CCAPS won't be telling you all, okay, they will be coming. Kemungkinan on the spot also they can come and monitor anytime. Okay. Suhu peti sejuk. Okay. Dan jika ada case
yang berkaitan dengan imunisasi, pertama sekali dia akan investigate how is your cold chain monitoring in the clinic. Okay, so I think that's a bit of information that I want to give. Okay, that is very, very important for all the staff to know and practice in the clinic. Okay, Doctor, I think, hello? Thank you. Terima kasih ya Matron di atas nasihat di atas yang amat berguna supaya kita boleh kena untuk peringatan kita semua, insyaAllah kita kena buat yang terbaik. So apa pun yang kita kata share dekat sini untuk kebaikan semua. Ya, semoga perkongsian saya dan juga Matron Encik Mena pada hari ini sedikit sebanyak memberi bermanfaat dalam proses pekerjaan kita seharian. Ya, semoga kita semua dapat memberikan khidmat yang terbaik yang the best pada semua pesakit-pesakit kita. Ya, insya-Allah kita nak pesakit yang datang ke klinik orang kata kita bagi khidmat servis yang terbaik. Mereka pun boleh rasa seronok datang ke klinik dan boleh pulih sembuh dengan segera. Itu yang kita mahukan itu matlamat kita, right? Semoga insyaAllah kita dapat memenuhilah kata matlamat kita untuk care klinik, untuk semua klinik-klinik di bawah care klinik. Alright, kalau tak ada apa-apa lagi yang lain. Another information I just want to give Jika ada klinik-klinik yang perlu for matron untuk pergi tengok macam mana nak buat prosedur, because I'll be going round but I'll be doing the jadual bila nak pergi dan saya akan inform klinik bila saya akan pergi. Tetapi kalau sebelum itu ada klinik-klinik yang perlu dengan segera tolong hubungi matron supaya saya boleh pergi mungkin awal, okey, sebelum jadual saya yang telah ditetapkan. Okey, untuk menunjukkan prosedur-prosedur yang kecil seperti bagaimana nak prepare your dressing trolley, how do you do dressing, okey, how do you monitor vital sign, contoh. Okay, so that's some information. If anybody wants me to come over, please contact me. Alright, thank you Matron. So you all kalau ada apa-apa yang perlukan tunjuk ajar daripada Matron, tolong boleh hubungi Matron. Nombor Matron, handphone Matron ada dalam group So boleh kata get in touch with her lah, boleh call Matron anytime and maybe WhatsApp ke call directly ke, tanya kalau ada masalah apa, nak minta Matron dah turun and then tunjuk ajar buat kelas ke apa directly, so no problem, just discuss with her. Okay, alright then, kalau tak ada apa-apa lagi saya akan end this session today. Sekarang hari ni this to the end lah kita punya sesi pada hari ni Okay, you all, thank you so much your participation. Semoga berjumpa di kelas yang lain. Alright. Okay, thank you very much. Thank you so much. Happy working. Happy working to you, all of you.